Saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Hajar Rohani binti Haji Abdul Karim. Terima kasih Yang di-Pertua. Hari ini adalah sambutan Hari Sarawak dengan tema Sarawak Cemerlang. Soalan nombor 1, mohon jawapan. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya ingin mengambil kesempatan ni Datuk Yang di-Pertua untuk mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada rakyat, khususnya kepada rakyat negeri Sarawak dan rakyat Malaysia, dan terutama kepada Yang Berhormat daripada Batang Lupa. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab soalan kepada Yang Berhormat Batang Lupa bersekali dengan soalan-soalan daripada yang pertama Yang Berhormat Padang Terap pada 28 hari bulan Julai, yang kedua Yang Berhormat daripada kawasan Rompin pada 4 hari bulan Ogos. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, perpaduan rakyat Malaysia terselah ketika kita bersama-sama memerangi COVID-19 dan masih lagi memerangi COVID-19, dan kesan daripada kesahaluan tanggungjawab bersama, maka rakyat telah pun menunjukkan kekuatan kita sebagai sebuah negara untuk kita terus bersatu memutuskan rantaian COVID ini. Dan ini jelas Datuk Yang di-Pertua mencerminkan kematangan rakyat tentang apa itu perpaduan dan kesatuan antara semua kaum demi negara kita yang tercinta. Dan kerajaan menyedari kepentingan untuk mempertingkatkan perpaduan dalam kalangan rakyat, maka kerana itu berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh Ahli Yang Berhormat daripada Batang Lupa, saya ingin memaklumkan Datuk Yang di-Pertua bahawa Kementerian Perpaduan Negara telah pun menubuhkan Majlis Penasihat Perpaduan Negara yang berperanan untuk menasihati kerajaan dalam segala hal ehwal yang berkaitan dengan perpaduan dan termasuk integrasi nasional, dan yang kedua untuk membantu kerajaan untuk terus mengukuhkan agenda perpaduan negara dalam usaha untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Ketiga ialah untuk menggalakkan lagi lebih banyak usaha-usaha pemantapan perpaduan dan keharmonian ke arah penyatuan nasional. Dan yang keempat, mencadangkan kaedah-kaedah penyelesaian terkini yang terbaik dan proaktif untuk kita terus berusaha untuk menangani segala isu-isu yang berkaitan dengan keharmonian dan cabaran-cabaran perpaduan. Dan Datuk Yang di-Pertua, yang kelima ialah untuk mengurangkan usaha untuk penubuhan MPPN. Selepas ni Yang Berhormat saya sebut MPPN untuk mengurangkan jurang yang menghalang kepada perpaduan kaum ke arah pembinaan negara bangsa. Itu adalah merupakan peranan utama kepada penubuhan MPPN. Dan mungkin saya boleh jelaskan sedikit saja lagi tentang apakah fungsi MPPN ini. Satu, Yang Berhormat, untuk menjadi forum. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun bersetuju melantik Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Sosial sebagai pengurusi kepada MPPN, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah bersetuju untuk melantik 23 ahli-ahli jawatan kuasa kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara yang terdiri daripada kepelbagaian kepakaran, sama ada ahli akademik, NGO dan sebagainya. Dan untuk supaya MPPN ini dapat menjadi forum dalam usaha untuk kita bincangkan isu dan masalah seperti yang saya nyatakan peranan yang telah pun saya sebutkan tadi. Dan juga kita berharapan supaya dengan kesemua bilangan keahlian yang telah pun dilantik mengikut kepada kepakaran-kepakaran, maka ada usaha untuk menjana pemikiran dan idea ke arah mengubal satu rasa perpaduan negara yang lebih komprehensif dan juga holistik, selaras dengan identiti Malaysia sebagai sebuah negara majmuk. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Ada soalan tambahan Yang Berhormat? Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan tadi mengenai peranan Majlis Penasihat Perpaduan Negara. Jadi saya ingin mengetahui apa sebenarnya beza di antara Majlis Penasihat Perpaduan Negara dengan Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat, dan bersempena juga dengan Hari Sarawak Yang Berhormat Menteri, Bandaraya Kuching telah diiktiraf sebagai bandaraya perpaduan pertama di Malaysia, malah di dunia, yang diisytihar pada 1 Ogos
tahun 2015. Apakah perancangan kementerian untuk mengekalkan status tersebut bagi Bandaraya Kuching dan program pemerkasaan yang dirangka dalam menepati model tersebut? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Datuk Yang Di-Pertua, kepada persoalan asal Yang Berhormat Batang Lupa tadi mungkin saya tak dapat menjawab secara menyeluruh dengan kekangan masa yang diberikan. Tapi saya akan berikan detail lagi kepada Yang Berhormat Batang Lupa berkaitan dengan soalan pertama tadi MPPN. Datuk Yang Di-Pertua, apa beza antara MPPN dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi? Perbezaannya, majlis konsultasi yang telah pun diwujudkan sebelum ini difungsikan oleh di kalangan penjawat awam dan NGO-NGO. Dan maka kerana itu belum ada lagi tertubuh satu majlis yang difungsikan oleh seorang menteri dan belum ada lagi satu majlis yang diletakkan di bawah kementerian yang bersifat sebagai badan penasihat kepada kementerian. Maka kerana itu kita tubuhkan MPPN tadi. Dan saya ingin mengambil kesempatan ni Datuk Yang Di-Pertua untuk mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana Bandaraya Kuching telah pun diisytiharkan sebagai bandaraya perpaduan pertama di Malaysia, malah di dunia, yang telah pun diisytiharkan pada 1 bulan Ogos 2015. Dan saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat, saya ucapkan terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh Ahli Yang Berhormat daripada Batang Lupa. Saya dengan pihak Menteri KPKT, kami akan bekerjasama supaya Bandaraya Kuching ini menjadi benchmark untuk kita, untuk Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bekerjasama untuk menentukan supaya semua 148 pihak berkuasa tempatan yang ada di seluruh negara, termasuk 6 hybrid, mana jumlah keseluruhan adalah 154 pihak berkuasa tempatan, akan diwujudkan satu program di mana KPN dan KPKT bekerjasama untuk wujudkan lebih banyak lagi majlis bandaraya, majlis perbandaran, majlis daerah ke arah bandaraya perpaduan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Soalan yang kedua? Belah pihak ada? Speaker, Jelebu. Tak ada. Jadi kalau tak ada saya pergi. Jelebu. Oh, ada? Ada. Belah sini tak ada Belakang Yang Berhormat Tampin. Tak ada keluar dia punya nama. Minta maaf. Sound ada? Ada, Datuk Speaker. Kejap Yang Berhormat. Jelebu bangun dulu, Datuk Speaker. Tak apalah. Saya bagi Tampin. Saya tahu. Terima kasih Datuk Terima kasih. Yang Di-Pertua. Jelebu kena duduk dulu. Saya ingin bertanya kepada Menteri, dalam memupuk semangat perpaduan antara kaum dan semangat cintakan negara, adakah Kementerian Perpaduan akan pertimbangkan semula untuk mewujudkan silibus pendidikan sivik yang telah ditangguhkan pada tahun 2013? Yang kedua, apakah inisiatif yang akan dilakukan oleh Kementerian dalam mengatasi isu-isu perkauman yang telah diperkatakan dalam masyarakat? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tampin. Saya sepatutnya menjawab soalan daripada Yang Berhormat Tampin pada 13 bulan hari itu, tapi tak sempat. Tapi saya dah hantar jawapan bertulis kepada Yang Berhormat. Datuk Yang Di-Pertua, langkah kementerian untuk mengekang segala unsur yang adalah ekstremis politik, agama, kaum dan sebagainya, apa yang perlu dilakukan Datuk Yang Di-Pertua? Berbalik kepada soalan pertama yang dikemukakan oleh Tampin tadi. Pihak kementerian Yang Berhormat sedang mengusahakan, kerana sempena dengan sambutan 50 tahun Rukun Negara, pihak kementerian bersama-sama dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi, bersama-sama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berbincang dalam usaha untuk meletakkan pendidikan rukun negara dalam sistem pendidikan semula. Kalau dulu kita ada pendidikan sivik, masa saya dulu ada pendidikan tata negara, kita nak masukkan balik supaya dapat dipertimbangkan, terutama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk kita serapkan kembali
pendidikan rukun negara ke sistem pendidikan negara melalui sekolah-sekolah di sekolah rendah dan sekolah menengah dan aktiviti Sekretariat Rukun Negara bersama dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Dan Datuk ini betul, apa pun masyarakat kita Malaysia terutamanya perlu dididik untuk memahami, menghormati antara kita satu sama lain dan juga undang-undang yang ada. Dan saya harap mudah-mudahan dengan program pelan tindakan perpaduan yang akan dilancarkan insya-Allah dalam masa pada tahun ini Datuk Endi Ketua, dan kita akan mulakan roadshow berfikir perpaduan bersama rakyat bermula pada 1 hari bulan Ogos hingga 31 hari bulan Ogos, dan kemudian kita akan lancarkan pelan ini, dan saya harap mudah-mudahan pelan yang akan dilancarkan ini berdasarkan kepada blueprint perpaduan akan dapat diterjemahkan kepada pelbagai bentuk program dan juga projek yang akan insya-Allah dapat mendekatkan lagi, mengikat perpaduan yang erat di antara kaum dengan kaum dan juga mengharmonikan agama. Terima kasih Datuk Endi Ketua. Betul, yang betul. Boleh satu. Ini perpaduan ni penting ni, Datuk Seri, betul. Sangat penting. Boleh bagi saya satu je, Datuk Seri. Boleh tak dalam 30 Timbalan saat? dia betul. Ya? 30 saat boleh? Boleh sangat. Datuk Seri, betul. Perpaduan sangat penting. Saya nak tanya satu soalan. Kenapa bandaraya Kuching sahaja diisytiharkan sebagai bandaraya perpaduan berbanding dengan banyak bandaraya yang mesti diisytiharkan mulai sekarang? Pertama. Kedua, Datuk Seri yang betul, ada tak tindakan penguatkuasaan kepada mana-mana pemimpin, sama ada pemimpin daripada parti kerajaan atau parti pembangkang yang mencetuskan perbalahan di antara kaum yang mesti diambil tindakan oleh pihak kerajaan? Terima kasih, Datuk yang betul. Datuk Endi Ketua. Yang Mohd, saya dah sebut tadi, Bandaraya Kuching diisytiharkan sebagai bandaraya perpaduan pada tahun 2015. Sebelum adanya kementerian ni lagi. Dan saya pun dah sebut, kita akan buat kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk semarakkan lagi supaya 148 pihak berkuasa tempatan akan diletakkan dalam peta sebagai bandar perpaduan pada masa yang terdekat. Dah jawab soalan Menteri, pertama. jangan marah Menteri. Tak, itu bukan marah. itu soalan cikgu jawab. Menteri Cikgu Perpaduan jawab. jangan marah. Datuk Endi Ketua, saya tinggal 26 saat saja. Apa langkah yang perlu dilakukan? Sekiranya sengaja mencetus provokasi, Yang Berhormat, boleh disiasat, tak kira oleh siapa, ahli politik ke siapa pun, sekiranya mencetuskan provokasi boleh disiasat dan boleh didakwa di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan, di bawah Akta 574, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998. Walaupun begitu, Datuk Endi Ketua, pihak kementerian tetap mahu menggunakan kaedah yang lebih menyemarakkan suasana perpaduan itu tanpa mendidik masyarakat melalui perundangan yang ada. Jadi maka kerana itu kita akan juga mempromosikan, menggalakkan lagi kaedah-kaedah mediasi komuniti dan sebagainya untuk menangani segala pertelingkahan, pertikaian, persengketaan yang ada dalam komuniti dan sebagainya. Saya jawab, kalau tak nanti saya jawab dekat belakang masa kita minum kopi. Terima kasih. Yang Berhormat je lebu. Orang Johor nampak je garang, hati lembut. Termasuk speaker pun orang Johor. Hati lembut je speaker. Itu saya selalu sokong timbalan speaker ni. Terima kasih. Yang Berhormat,